Saman fitnah terhadap Mat Sabu, Harakah mohon selesai di luar mahkamah. Kesaman bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu terhadap seorang kolumnis dan ketua pengarang Harakah, serta satu pihak lagi berhubung dakwaan menerbitkan artikel berunsur fitnah, di laman sesawang Harakah Daily, hari ini berjaya diselesaikan di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Peguam Nur Atika Abdul Rahman, yang mewakili Muhammad berkata, pihak-pihak terlibat bersetuju untuk menyelesaikan kesamaan fitnah itu, dan penghakiman persetujuan telah direkodkan di hadapan Hakim Moh Naslan Moh Ghazali, ketika prosiding secara dalam talian hari ini. Namun, terma penyelesaian tidak boleh didedahkan, katanya ketika dihubungi pemberita. Kes itu masih di peringkat pengurusan kes, dan belum dibicarakan. Perkara itu turut disahkan Peguam Yusfarizal Yusof, yang mewakili kolumnis Roslan Sahir Moh Sahir, ketua pengarang Wan Nordin Wan Yakob, dan penerbit laman sesawang itu, yang juga ahbar cetak Harakah, Galeri Media Serbanika Seden BHD, sebagai defendan pertama hingga ketiga. Dalam pernyataan tuntutan yang difailkan pada tanggal 28 Oktober tahun 2020, Muhammad, yang juga Presiden Parti Amanah Negara Amanah mendakwa, pada 14 Sep 2020, kesemua defendan telah bersama dan berasingan, menjatuhkan maruah dan mengaibkannya, dengan menulis serta menerbitkan kata-kata fitnah terhadapnya, di laman sesawang Harakah Daily menerusi artikel bertajuk, Husam, Pan Parti Diktator. Ahli Parlemen Kota Raja itu mendakwa, kata-kata fitnah tersebut antara lain membawa maksud bahwa, beliau seorang diktator, menyalahgunakan jawatan dan kedudukannya sebagai seorang presiden parti, selain mendakwa plaintiff seorang presiden yang hanya mengikut arahan dan telunjuk parti DAP. Plaintiff mendakwa kata-kata fitnah yang ditulis oleh defendan pertama Roslan Sahir, menjadi sumber kepada defendan kedua, Wan Nordin, untuk melaporkan dan membenarkan artikel berkenaan diterbitkan di laman sesawang Harakah Daily. Oleh itu, plaintiff menuntut ganti rugi teruk dan teladan, faedah serta satu perintah bagi mengarahkan ke semua defendan memohon maaf dan menarik balik kenyataan fitnah berkenaan. Defendan melalui pernyataan pembelaan difailkan pada 23 Dis 2020 mendakwa, mereka berada di bawah tanggung jawab politik dan moral untuk menerbitkan perkataan yang dilaporkan kepada masyarakat umum, khususnya kepada pengundi. Mereka mendakwa masyarakat umum, secara khususnya pengundi adalah berhak dan mempunyai tanggung jawab sama untuk menerima komen itu, memandangkan plaintiff adalah seorang ahli parlemen. Defendan mendakwa, mereka tidak mempunyai niat jahat untuk mensensasikan berita, dan meningkatkan jumlah pelawat laman sesawang URL, bahkan capaian laman sesawang itu adalah seperti biasa sebelum dan selepas penerbitan artikel berkenaan. Roslan SMS yang disaman kerana fitnah tersebut, baru-baru ini terlibat dalam kontroversi, apabila media sosial Twitter miliknya, direkam klik tanda suka terhadap kandungan lucah gay. Kelompok yang rapat dengan Roslan mendakwa, akun media sosial tersebut telah diceroboh. Namun, sehingga kini, tiada laporan polis dibuat. Tambahan pula, tanda suka itu dibuat sejak tahun 2017. Menteri Besar Kelantan, Dato Ahmad Yakob, hari ini membuat satu hantaran Facebook. Di Facebook yang bernama Dato Ahmad Yakob itu, terpapar satu poster mendaulatkan Quran, selaku asas perpaduan ummah. Ini adalah naratif parti kononnya berasaskan Islam itu, selepas sebelum ini berasaskan mengkafirkan orang lain, juga mempergunakan Quran untuk tujuan itu. Imbas kembali, amanah hadi awam, peristiwa memali, pentas-pentas ceramah pas. Semuanya menuduh orang lain tidak Islam, menghasut dan memecah belahkan. Malah esok amanah kita hanyut tepi pondok dia. Kalau di AP tak ada hudu, tapi harbi. UMNO tak ada hudu, hukum apa? Amanah suruh dia jawab. Kalau di AP tak ada hudu, jadi kafir harbi. UMNO tak ada hudu, kita nak hukum apa? UMNO harbi. Itu lembut itu. Kalau ikut logik dia, kafir harbi jugalah. Tapi ambon lembut. Hari ini, apabila presidennya Hadi Awang mendapat laba dan keuntungan berada dalam kerajaan, kegunaan Quran bagi parti PAS mula berubah menjadi terbalik dari sebelumnya. Membaca komen-komen rakyat Kelantan terhadap hantaran menteri besar itu, rata-ratanya mengecam tindakan PAS mempergunakan Quran bagi tujuan kuasa. Pagi beriman, petang kafir, malam mengkafirkan. Sarizal Kamal menulis, dulu berjanji nak letak jawatan kalau hudud X buat di Kelantan, nipu atas darat. X payah sebut Al-Quran buat malu jah, dengan air karat, pemimpin kecek pelawak.
Iman Halil pula meninggalkan komen, Al-Quran surah mana suruh Exco pakai Mercedes baru. Surah mana suruh mandi air sungai belakang Tesco. Sila ambil peduli kebajikan rakyat, jangan pakaian J macam ok alim, mulut J dok bunyi agama tapi perangai mengalahkan UMNO. Al-Amin turut serta menulis, jawatan tu amanah. Ingat sikit, Quran suruh tunaikan amanah. Kalau tak mampu letak jawatan, tak payah pegang amanah. Maso Wikuliah, Dok Kupas bersungguh pasal amanah. Dengan ayat Quran dan hadis. Tapi tak amal, tak mampu nak pegang amanah pun, sanggup juga pikul pasal sayang ko jawatan. Hari ini, pas merayu sumbangan rakyat jelata, semata-mata untuk pilihan raya ketika wabah Covid. Mengimbas sedikit masa lalu, ketika rakyat sengsara dikurung, semua sektor ditutup, muncul tindakan mengibarkan bendera putih, untuk meminta bantuan, kepada jiran-jiran, atau komuniti yang berkemampuan. Tetapi, apa kata pas ketika itu? Nick Abduh, YB pas mengutuk tindakan rakyat yang kelaparan itu. Memberi cadangan menadah tangan meminta doa dari Tuhan semata. Kenyataan YB pas itu mendapat 88% reaksi marah di website Sinar Harian. Hari ini, demi berpolitik kuasa dan mengkafirkan orang, mengapa meminta bantuan duit dari rakyat? Mengapa merayu duit dari rakyat? Mengapa tidak mengikut saranan Nick Abduh? Hanya menadah tangan meminta doa. Siapakah penyebab kepada politik rimba ini? Bubar Dun, rampas parlemen ketika wabah, ketika ekonomi jatuh, ketika semua orang sengsara. Ianya bukan Pakatan Harapan, sebaliknya Pakatan Nasional atau Barisan Nasional, yang pas memberi sokongan terhadapnya. Apakah Anda semua masih tidak sadar? Apakah komen kalian? Komen yang menarik akan disiarkan dalam bentuk video. Patut tak izin guna nama kelirukan umat Islam, Hadi tegur pihak jaga urusan agama. Selepas beberapa kenyataan berbeza dibuat pemimpin PAS berhubung kontroversi arak jenama timah, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menegur pihak yang menjaga urusan agama Islam yang seharusnya tidak mengizinkan sebarang penyalahgunaan nama yang boleh mengelirukan penganut Islam. Walau apapun alasan yang diberikan untuk jenamanya, penggunaan nama Timah dalam bahasa orang Melayu adalah dekat dengan nama Fatimah Al-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Dan secara halus boleh dianggap menyentuh sensitivity dalam kalangan penganut Islam, katanya dalam catatan di Facebook. Pendirian Hadi dilihat berbeza dengan kenyataan timbalannya Tuan Ibrahim Tuan Men yang menegaskan nama Timah itu tiada kaitan dengan nama manusia dan bukan nama Islam. Soal jenama dan logo yang boleh mengelirukan, PAS konsisten meminta ia disemak kembali. Nama Timah, bukan nama Islam dan bukan nama manusia. Ia seumpama nama jenis logam dan lebih jelas pula apabila logo arak itu gambar seorang lelaki. Tiada lelaki nama Timah, katanya pada tanggal 19 Oktober lepas. Sebelum ini, Mufti Pulau Pinang Wan Salim mencadangkan supaya label atau nama Timah pada botol arak berkenaan ditukar kepada Kapten Speedy, selepas jenama arak itu tular di media sosial. Pendapat itu turut disokong oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Idris Ahmad. Apa yang peliknya, kepada golongan yang berpendapat bahwa satu-satu nama adalah penting, bagi menjaga image Islam, mereka juga tidak sedar menggunakan nama Islam dalam pertubuhan dan parti mereka. Sedangkan tindak tanduk mereka, sudah lama merosakkan image Islam, dan menjadi senda tawa kepada bukan Islam. Sebagai contoh, Parti Islam se-Malaysia, mengkafirkan orang buat haram, dia buat halal, berpecah belah, sembelihan tidak sah, nikah tidak halal, sholat dua imam, ekstrim sehingga wujud peristiwa memali. Contoh lain, pertubuhan Islam. Tetapi aktiviti gangster dan peras ugut. Contoh lagi, rawatan Islam. Tetapi aktiviti skemer perubatan, overklaim. Contoh lagi, sekolah Islam. Tetapi guru atau pengetuanya mencabul. Pada tahun 2001, Tun Dr. Mahathir pernah berusaha mengharamkan nama Islam digunakan oleh mana-mana persatuan, pertubuhan dan parti. Tetapi tidak mendapat perkenan Majelis Raja-Raja. Apa pendapat Anda? Pendapat yang menarik akan disiarkan dalam bentuk video.